Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 4 SK Kampung Kota. Hari ini kelas sains PDPR Sains kita sambung dengan tajuk kecil yang seterusnya, iaitu pemilihan jenis bahan untuk mereka cipta objek. Kita nak mereka cipta sesuatu objek, menghasilkan sesuatu produk. Okay, kita kena tahu pemilihan jenis bahan, okay, yang sesuai untuk membuat produk tersebut. Okay, cuba buka buku teks kamu, muka surat 152. Okay, hari itu kita dah belajar pasal bahan. Bahan ada apa? Kita belajar sumber asas bahan, kemudian kita belajar sifat-sifat bahan. Okay, adanya yang menyerap air, ada bahan menyerap air, ada bahan kalis air, ada bahan yang timbul, ada bahan tenggelam, ada bahan yang kenyal dan tidak kenyal, ada bahan yang boleh mengalirkan elektrik dan tidak boleh mengalirkan elektrik, dan ada bahan yang boleh mengalirkan haba dan tidak boleh mengalirkan haba. Okey, ada lagi tak contoh sifat bahan yang kita belajar itu? Sekejap, cikgu cuba tengok sikit. Tadi ada 5. Menyerap air kalau mengalir. Kebolehan. Okey, dengan kebolehan penembusan cahaya. Okey, kebolehan penembusan cahaya tu ada yang bersifat lut sinar, lut cahaya dengan legap. Okey. Jadi kalau kita nak buat satu objek, kita nak hasilkan sesuatu objek, kita mesti tahu sifat bahan tersebut bagi setiap jenis bahan yang nak digunakan. Okey. Jom kita lihat sini. Sesuatu objek dicipta berdasarkan kesesuaian sifat bahan. 6 sifat bahan tadi yang cikgu sebut tadi. Kalis air atau serap air, timbul tenggelam, pengalir haba atau penebat haba, pengalir elektrik atau penebat elektrik, kenyal, dan juga sifat penembusan cahaya. Sifat ni lah. Okay. Dengan fungsi objek tersebut. Fungsi apa? Objek apa yang kita nak buat? Jadi kena tengok kesesuaian sifat bahan tersebut. Okay. Cuba perhatikan situasi di bawah. Apakah situasi ni? Apa nama alat ni? Itu apa tu? Periuk lah. Periuk untuk buat sup lah. Mak kamu selalu guna untuk masak lauk kan? Okay. Jom kita baca kat bawah apa kawan kita tanya ni. Mengapakah kebanyakan alatan memasak seperti periuk diperbuat daripada logam? Kenapa periuk selalu buat daripada logam? Periuk, kuali kan? Mesti buat daripada logam. Kenapa? Apa sifat dia? Yang kita belajar 6 sifat tu kan? Okay, iaitu dia, logam ni dia adalah bersifat pengalir haba. Maksudnya apa? Bila kamu letak periuk logam ni, periuk besi ni atas dapur gas, buka api, okey, apa berlaku? Api ni ada haba. Okey, haba mudah meresap, mudah mengalir masuk ke dalam periuk ni. Bila haba senang masuk, apa jadi? Makanan dalam periuk tu senang untuk dimasak. Okey, dimasak dengan lebih cepat. Okey. Cubalah kalau kita guna kalau kita buat periuk buat daripada kayu. Periuk buat daripada kayu. Okey. Cuba kamu masak lauk dalam tu. Boleh masak tak? Cepat masak tak? Lambat nak masak. Sebab apa? Kayu ni sifat dia adalah penebat haba. Dia lambat. Haba tu lambat nak masuk ke dalam. Okey? Lambat nak masuk ke dalam bahan masakan kamu lah. Jadi lauk tu lambat nak masak. Bila kita guna periuk yang buat daripada logam, daripada besi, logam tu bersifat pengalir haba yang baik. Jadi dia akan cepat masuk. Haba cepat masuk. Okey? Masuk ke dalam dan menyebabkan bahan-bahan senang untuk dimasak. Okey? Itu fungsi dia. Fungsi sifat bagi logam. Sebab tu digunakan untuk dijadikan periuk sebab nak masak. Okey? Itu namanya. Ini produknya. Okey, apa fungsi bahan logam ni? Dia adalah pengalir haba. Itulah kesesuaian untuk digunakan untuk dijadikan periuk. Okey? Dan situasi kedua, air tumpah. Kamu nak lap. Kena guna apa? Guna kain yang tebal, kain yang berbulu ataupun kain macam kapas ke apa kan? Okey? Jadi kita baca yang bawah ni. Kenapa? Apa yang kawan kita tanya ni? Mengapakah kain
kapas paling sesuai digunakan untuk mengelap cecair yang tumpah? Kenapa paling sesuai? Kenapa tak guna surat khabar? Kenapa tak guna kertas buku tulis kamu? Okey. Sebab apa? Sebab kapas ni ialah kain. Ni kain lap ni buat daripada kapas. Okey? Sebab kapas ni sifat dia mudah menyerap air. Lagi tebal kapas, lagi cepat dia menyerap air. Okey? Sebab tu kalau kamu tengok kain lap, okey, atau tuala ke apa kan, tuala mandi kamu ke apa ke, selalunya kain yang berbulu-bulu, yang tebal. Okey, sebab dia mudah menyerap air. Cuba kalau kamu lepas mandi kamu ambil kain ambil kertas surat khabar, lap badan kamu. Senang tak kering? Susah nak kering. Sebab apa? Kertas surat khabar tu nipis. Sekejap je dia dah serap air, tapi lepas tu dia dah tak boleh serap air dah. Okey? Berbanding dengan tuala yang tebal, kapas yang tebal, dia senang nak menyerap air. Okey? Sebab tu kita kena tahu kain macam mana yang menyerap air dengan lebih banyak. Okey? Jom kita tengok sini apa cikgu ni cakap. Mengapakah pemilihan jenis bahan penting untuk mereka cipta sesuatu objek? Kenapa penting pemilihan jenis bahan ni? Supaya kita kena faham apa fungsi objek yang kita nak buat. Okay, kalau nak masak, gunakan bahan logam. Haba senang masuk. Haba senang menyerap masuk daripada dinding logam tersebut lah. Okay? Sebab dia adalah pengalih haba. Kalau nak buat kain lap, gunakan kain kapas. Sebab kain kapas ni bersifat penyerap air yang baik, yang banyak, boleh serap banyak. Okay? Sebab tu kena tahu fungsi sifat bahan dengan fungsi objek yang nak dibuat. Okay? Okay, berkaitan dengan soalan cikgu tu. Okay, cikgu ada beberapa objek. Okay. Ini dia. Okay, periuk. Sama lah tadi, periuk. Buat daripada logam. Okay, kenapa buat daripada logam? Logam ini bersifat pengalih haba. Letak bahan dalam ni, panaskan api, haba masuk dengan cepat. Bahan masakan cepat dimasak. Okey? Sebab tu kena tahu fungsi sifat bahan bagi logam. Dan untuk apa periuk ni dibuat? Untuk memasak. Okey? Okey. Seterusnya, senduk. Senduk logam ni. Okey, kamu tengok. Bahagian sini buat daripada logam. Okey, bahagian sini buat daripada logam. Sini pemegangnya ni buat daripada plastik. Okey? Kenapa pemegangnya buat daripada plastik? Hari tu kita tengok, kalau kamu ada satu cawan teh panas, kita letak sudu, kita biarkan lama-lama bahagian tenggelam tu dalam air kan. Lama-lama ujung sudu tu akan rasa panas. Sebab apa? Haba mengalir. Jadi dalam kes senduk ni, kenapa pemegangnya nak letak plastik? Apa sifat bahan bagi plastik? Sifat bahan bagi plastik adalah ianya adalah penebat haba. Jadi bila kamu kacau lauk yang panas dalam periuk logam ni tadi, okey, kamu kacau lauk, kamu hanya memegang bahagian plastik. Haba tak boleh mengalir pada pemegang plastik. Jadi tak rasa apa? Tak rasa panas. Sebab itulah produk ini dibuat begini. Okey, objek ini dibuat begini. Ada bahagian logam, ada bahagian plastik untuk sebagai penebat haba supaya kamu pegang tak panas. Okey? Jom kita tengok seterusnya bahan apa lagi cikgu ada. Okey, tisu. Ini tisu dapur. Sama juga. Tisu dapur ni dia bersifat menyerap air. Okey, penyerapan air. Jadi dia senang. Dia tebal, okey, dia senang. Dia boleh serap air dengan banyak. Okey? Bayangkan kalau kamu nak lap air guna plastik sampah, boleh tak? Lap air dengan plastik sampah? Tak boleh. Sebab dia tak menyerap air. Okey? Kemudian ini mangkuk plastik. Kenapa guna mangkuk plastik? Okey, mangkuk plastik ni kalau contoh cikgu nak makan makanan panas-panas, cikgu letak dalam ni. Okey. Mangkuk plastik ni bersifat apa? Bersifat penebat haba. Dia bila letak barang makanan yang panas, dia kurang panas. Dia lambat nak panas. Jadi kita boleh pegang. Itu fungsi dia. Itu sifat dia. Sifat dia penebat haba. Fungsi dia untuk apa? Untuk meletak makanan yang panas. Supaya kamu pegang pun tak panas. Okey? Seterusnya. Okey, ni.
Cikgu ada benda ni. Apa benda ni? Ini adalah bekas handphone kalis air. Okey? Di mana kalau kamu nak pergi berenang, nak pergi menyelam ke apa kan, kamu boleh ambil handphone kamu ni, masukkan dalam beg ni. Okey? Apa sifat dia? Cuba kita tengok apa sifat dia yang utama sekali. Okey, dia ni untuk dibawa masuk ke dalam air. Apa sifat dia? Nak bawa handphone masuk dalam air. Apa sifat plastik ni? Yang utama adalah ianya tidak menyerap air. Plastik ni bersifat kalis air. Okey? Kalis air. Jadi air tak boleh masuk. Okey, dari luar air tak boleh masuk. Kemudian dia punya penutup ni, dia tutup dengan rapat. Dia tutup habis. Air tak boleh masuk. Jadi handphone kamu selamat berada dalam beg ini ketika kamu mandi. Okey? Cuba kamu tengok apa lagi satu sifat dia ni. Ini sifat apa ni? Ini sifat penembusan cahaya. Sambil kita letak handphone dalam beg ni, okey, sebenarnya kita masih boleh gunakan handphone kita. Okey? Kita boleh tengok, kita boleh ambil gambar, masih boleh ambil gambar. Okey? Kenapa? Sebab plastik ni bersifat apa nama ni? Ini bersifat lut sinar. Okey? Bahagian ni lut sinar. Cahaya boleh tembus sepenuhnya. Sebab tu kamu nampak muka cikgu. Okey? Cahaya boleh tembus sepenuhnya. Itu sifat dia, penembusan cahaya. Kalau lut cahaya, dia macam ni, yang bahagian ni. Ini lut cahaya. Tak berapa jelas. Okey? Tak berapa nampak mata cikgu kan? Okey? Ni lut cahaya. Yang ini lut sinar. Nampak mata cikgu. Okey? Kalau legap yang mana? Ini legap. Legap langsung tak boleh nampak mata cikgu. Cahaya tak boleh tembus sepenuhnya. Kalau lut cahaya, cahaya boleh tembus separuh saja. Okey, sedikit cahaya boleh menembusi. Nampak mata cikgu sikit-sikit je kan? Okey? Itu dia sifat penembusan cahaya. Jadi beg ini dia menggunakan dua jenis sifat bahan, iaitu satu kalis air, satu lagi penembusan cahaya. Sifat penembusan cahaya, lut sinar. Okey? Itu sebab kita kena tahu apa fungsi bagi setiap bahan yang nak digunakan untuk menghasilkan sesuatu objek. Dan apa fungsi objek tu? Kena sesuai dengan sifat bahannya. Okey? Jadi cikgu harap kamu faham tentang topik yang kita belajar hari ini berkaitan dengan pemilihan jenis bahan untuk mereka cipta objek. Okey? Kita sambung kelas kita pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.